berdiri dengan sendirinya. Apa maknanya? Dan telah mentafsir oleh Musannif rahimahullah taala akan kiamat taala menafsir dan katanya dihuraikan di situ ai, mana ai, alif lam itu mana ai itu maksudnya atas tafsir maksudnya. Dia bukan ia ai. Dia mentafsirkan apa makna kiamat taala menafsir itu. Kata la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Itu huraian. Artinya satu, tidak berkendak ia Allah pada zat. Allah Ta'ala tak berjihad pada zat yang lain. Tak berjihad pada zat yang lain. Zat ia yang laisa kamitsli syai' itu. Yang tak sempurna itu, tak berhajat pada yang lain. Satunya. Dan tidak benda pada fa'ilun yang menjadikan akannya. Fa'ilun ni orang yang menjadikan. Allah Ta'ala tak berhajat sebab ia qadim. Ia qidam, ia qadim. Ia adanya tidak dimula tiada, tak berhajat pada yang menjadikan akannya. Itu maksudnya. Jadi kalau ditanya apa makna kiamat Ta'ala bernafsi, diri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Apa maknanya? Huraian dua itulah. Satu, la yaftakiru ila mahallin wala ya ila mukhassisin. Tidak berhajat pada zat yang lain tempat ia diri, dan tidak berhajat pada fa'il yang menjadikan akan ia. Faham lah. Betul lah tu ya. Baik tuan, maka lazim kita maka lazim dengan kata tiada benda pada zat itu bahawa ada ia zat. Kalau ia tak berhajat pada zat lain, dia tu zat lah. Sebab yang berhajat pada zat ni sifat kan. Masya-Allah, sifat bukan sifat. Kerana sifat itu tidak dapat tiada berdiri dengan zat. Telah lalu huraian itu ya. Dengan sendirinya kalau tak berhajat pada zat, dia tu zat lah. Sebabnya berhajat pada zat ni ia sifat ya. Dan tidak sah ia berdiri dengan sendirinya sama ada sifat qadim atau sifat yang baru. Sifat dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia punya Arab kan. Mesti berdiri dengan zat. Tak kira lah sifat qadim atau baharu. Kalau qadim sifat Allah, cuma akan datang tak boleh sebut sifat Allah berhajat pada zat. Itu salah adab. Sebut ni sifat Allah berdiri pada zat, ataupun zat Allah yang bersifat dengan segala sifat kamalan. Duduk cara sebut lah. Tak boleh kata berhajat. Itu bawa pada waham, kesamaran. Baik, dan demikian lagi diambil daripada kita, dan diambil daripada kita kata, dan diambil, dan demikian lagi diambil daripada kata tiada berkendak pada fa'il itu tadi ya. Dua tadi. Lazim ia qadim, bukan ia baru. Dia tak belajar pada fa'il. Ini huruf kedua perlu pada kiamat Ta'ala bernafsi. Tidak berkendak pada fa'il itu lazim ia qadim. Apa makna qadim? Adanya tidak dimulai oleh tiada, bukan ia baru. Apa makna baru? Perkara yang ada dimulai oleh tiada ya. Kerana yang berkendak pada fa'il itu segala yang baru. Mana baru selain daripada Allah lah. Apa mana baru? Adanya ada permulaan, lepas tu berubah. Allah Ta'ala tidak ada permulaannya qidam, itu tak berubah. Insya-Allah. Dan tafsir kiamat Ta'ala binafsi dengan tiada pendak. Dan tafsir kiamat Ta'ala binafsi dengan tiada pendak pada tiap-tiap daripada mahallun. Mahallan itu tempat mahal. Mim ha lam. Dan mukhassisun. Mukhassisun itu istilah beristilah mutakallimin. Mutakallimin ni ahli tauhid lah. Kan man arafa rabbahu bidalil fa huwa mutakallimun. Macam tuan-tuan lah. Kita semua kan mutakallimin, orang ahli kalam, mutakallimin. Iaitu masyhur dan pada istilah setengah mereka itu bahasanya dengan makna tiada pundak pada mahajur, maka hanyalah. Jadi setengah ulama kata cukup. Kalau kiamat Ta'ala bernafsi, huraiannya tidak pundak bertempat, maka hanyalah bahasa Arab fakat, tak ada lain. Kerana maka hanyalah itu huraian. Kita cakap Melayu tak ada cakap gitu kan. Maka hanyalah, tak ada cakap lain. Fakat, bukan fakat qaf qaf ta fakat. Fakat bukan fakat, fakat lain.
Kerana bahawa tiada kehendak pada mukhassis itu maklum pada sifat qadim. Sepatutnya tak payah lagi dia kata. Tidak payah mukhassis sebab itu telah termasuk dalam kidam. Apa nak kidam? Adanya tidak dimiliki oleh tiada. Yang sendirinya tak berhajat pada fa'il. Tapi dia masukkan dulu. Ya, ada dua cara lah. Baik, ni tempat berhenti kita. Masya-Allah. Baik, ketahui ilmu. Mu tu kita orang yang nakkan makrifah akan Allah, nakkan takut pada Allah, takut nak takwa pada Allah, mengenal Allah, orang yang beramal, orang yang nak mati dalam beriman. Harap mu tu kita lah tuan. Ya, amin amin ya. Ya Rabbal alamin. Biar bahawa segala maujudat itu segala maujudat. Dia hurai balik ya. Maujud tu benda yang ada, maujud. Dia dua kan, satu wujud, satu maujud kan. Dapat beza tak? Satu wujud, satu maujud. Kalau wujud benda tu bahasa wujudi kan, benda ada. Maujud depan mata ada. Maujud katanya benda yang maujud ya. Itu ilmu bahasanya maujud tu. Jadi kalau banyak maujudat. Maujudatin. Kalau satu maujudun. Kalau banyak maujudatin. Ada tambah alif ta kat situ. Kau ingat tajwid alif ta tu kan? Nama jumi'at bi alifin wa ta'in mazidatain. Itu kaedah dia. Ma jumi'at bi alifin wa ta'in mazidatain. Barang ditambah alif dan ta sebagai tambahan. Itu menunjukkan dia jamak. Jamak apa? Jamak muannas salim. Itu kena ingatlah. Dalam istilah munahwu kan. Kalau muzakkar wawun atau yanun. Ya, apa ni? Mukminun, mukminin, mukminun, mukminin. Kalau muslimat, muslimatun, muslimatin. Dia ada beza lelaki dan perempuan ya. Jadi maujudat ni perempuan lah kan? Maujudatun. Maksudnya maujudatun. Itu dengan nisbah kepada mahal dan mukhassis itu 4 bahagi. Jadi dihurai lagi lah. Kalau dinisbahkan kepada berhadiah pada tempat, berhajat pada menjadikan, dibagi 4. Biar satu bahagi tiada berhendak ia pada mahallun, tidak berhendak pada tempat, dan tiada berhendak juga kepada mukhassis, iaitu zat Allah Ta'ala yang kita bahas ni lah ya, tak berhajat pada zat yang lain dan tak berhajat pada yang menjadikan. Siapa dia? Zat Allah. Okay. Dan satu bahagi lagi, yang kedua pula. Dan satu bahagi berhendak ia pada keduanya, berhajat pada tempat. Dan satu bahagi berhendak pada keduanya, berhajat pada zat, berhajat pada yang menjadikan, iaitu arad. Apa nak arad? Benda yang mendatang. Mendatang ya. Ingat tu Jalfi dalam kitab punya Minhajul Abidin ada kan? Babul awarid. Benda yang melintang pada kita. Awarid. Asalnya tak ada. Kan ya? Datang. Mana ingat itu? Nafsu, syaitan, apa katanya? Itu benda yang awarid kan? Kita nak beramal, datang awarid. Datang nantu, datang syaitan, datang orang, manusia, datang dunia. Kita nak beramal ni, diganggu dia 4 ni. Itu awarid. Kalau ngaji Minhajul Abidin, Minhajul Abidin ni nak tak nak kena ngaji juga. Betul kan? Itu kitab terakhir pada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kitab yang ditulis oleh muridnya kan, Imla. Imam Ghazali ni mengajar muridnya Imla. Itu kitab terakhir. Masya-Allah. Dan dia cerita ni bab awarid. Orang ni sikit lah sebab kan, orang ni masya-Allah nak beramal, tiba-tiba kawan terlampau ramai, makhluk kan, ajak jalan sana, ajak jalan sini, ajak sana, dah tak beramal. Masya-Allah. Orang nak beramal, nafsu, letih, malas, dah tak beramal. Okay? Orang nak beramal, datang syaitan pula. Semua ada ubat dia kita sebut kan. Betul datang syaitan pula dah. Syaitan. Semua ada kita cerita sikit pasal aurat ni lah sikit. Ya. Lepas tu dia nak beramal, sibuk nak cari harta pula. Tak cukup-cukup kan, dah terhalang. Itu Imam Ghazali tunjukkan. Dia kata kalau datang syaitan, kamu kena zikrullah.
Zikrullah kan, zikir lawan ubatnya. Kalau datang nafsu, mujahadah perang katanya. Kalau datang dunia, sahabat kawan ramai, uzlah. Jangan ramai yang kawan. Uzlah. Kalau nak harta, zuhud. Zuhud ke dunia kan. Lawan di sana ada lawan. Oh bagus. Ini saya ingat arid dengan ain radat. Awarid. Ya. Jadi arad ni benda yang mendatang, asal tak ada. Mendatang. Dan itu arad berubah. Atau arad segala yang baru. Macam kita lah tuan. Macam mana? Satu bagi budak pada arid awarid kita tu. Katalah warna kita tu gelap kan. Kulit kita hitam. Masya-Allah. Dia berubah. Berubah. Berhajat pada menjadikan. Berubah. Yang kedua berhajat pada zat tempat ia berdiri. Itu bahagian kedua. Dan satu bahagi tertiada hendak pada mahal, tak berhendak pada zat yang lain. Hendak ia pada mukhasis, iaitu zat segala yang baru. Zat kita lah, zat nature ni, zat apa. Kita tak ada berhajat pada zat yang lain kan. Ni kan. Tak berhajat, tapi berhajat pada menjadikan. Siapa hakikatnya Allah. Baik, dan satu bahagian yang terakhir, berdiri ia dengan mahal. Sebab berdiri kan, jalan kan. Dia tak kata, dia tak sebut berhajat. Qaimatul bizatin. Dan satu sebahagian lagi berdiri dengan mahalun, berdiri dengan zat. Dan tidak berhendak ia pada mukhasis, tidak berhendak pada yang menjadikan, iaitu sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala berdiri pada zat. Sifat tu pula tak berhajat pada menjadikan, sebab ia qadim. Sifatnya qadim, zatnya pun qadim. Sebut nampak kita sebut berhajat, berdiri. Qaimatun bi zati. Itu adab dalam bercakap. Tuan-tuan ingatlah 1, 2, 3, 4. Cuma dalam kitab ni dia tak buat paragraf lah. Dia apa kita kena buat sendirilah. Betul tak? Fikir sendirilah dia kata kan. Itu sebab kita baca kitab lama ni, otak kita berjalan. Dia tak siapkan paragraf kan. Saya cerita semua dia sengaja. Kalau baca macam tu nya bingung lah. Kita not sendirilah, jot sendiri. Dobit. Jot tu bahasa kita jot tu. Dobit sendiri. 1, 2, 3, 4 buat paragraf. Sebab kita tak boleh cakap ni. Selesai Baik, ini bahasan ulama sama ulama. Tuan ini adab kita, masya-Allah. Kalau ulama dengan ulama dia ada sikit tak sependapat. Hanya kita masih campur. Hanya ada sikit dia macam tak dia kata patut cakap macam ni dia kata. Tapi dia sama-sama ulama. Ibarat gajah dengan gajah sedang bergaduh. Kita ni kancil, tu tepi lah tengok. Itu ni Zanuk sebab lupa nama dulu. Gajah dengan gajah sedang bertumbuk, berperang, silat. Kita kancil duduk tepinya. Sebab kalau gajah dengan gajah dia bergaduh, kawan-kawan bukan patah sejauh kakinya. Dia gajah kan. Kita kancil masuk tengah, mampus kita kat situ. Kena bijak. Sebab kita kecil. Ibarat kita lah. Ulama-ulama yang kita masuk campur, yang kita side tak tahu agak. Ini adab. Ini adab ni kan. Banyak sekarang kurang adab kan. Para netizen kan. Netizen dulu tak ada netizen kan. Ini istilah baru kan. Netizen ni apa? Apa istilah netizen ni? Internet punya citizen lah kan. Ya betul. Itulah hidup dengan tu. Internet punya citizen, rakyat internet lah kan. Internet lebih rakyat lah. Setahu saya jam citizen ni saya tahu itu. Tak tahu. Netizen ni nama lampau kan. Dia mencampakkan dirinya ke dalam kebinasan. InsyaAllah jangan tak boleh. Kan dan damun ulama thumman masmu'un. Darah ulama tu racun yang meracuni. Kalau salah cakap kawan tu dia tak ada apa, dia pandai takwil kan.
Baik sini tuan, kita baca je. Dan sesungguhnya telah jahat adab oleh Fakhrul Razi. Masya Allah. Imam Fakhrul Razi ni hebat ni, saya tak terbit nama ni. Ni ulama. Sesungguhnya telah jahat oleh Fakhrul Razi. Jahat adab oleh Fakhrul Razi. Ini ulama tu, komen ulama dia kan. Kita tengok je lah. Sekira-kira ibarat ia pada bahagi ini. Mana ibarat dia, cara disebut pada bahagi keempat ni. Apa disebut? Berkehendak dia kata. Dia sebut sifat Allah berkehendak pada zat. Cakap gitu jahat adab ni. Sepatut tak boleh cakap gitu. Kena. Nampak Azan Dan sesungguhnya telah jahat adab oleh Fakhrul Razi sekiranya ibaratnya. Nah, ibarat ni menceritakan, menguraikan pada bahagi ini, bagi yang keempat ni. Apa ni? Empat apa? Yang keempat berhajat pada zat, tidak banyak menjadikan, tak boleh cakap berhajat, tak boleh cakap berkehendak, berdiri. Itu pun dia ambil kira kan. Kerana tilik daripadanya kepada mustahil berdiri pada sifat Allah Ta'ala dengan sendirinya, dan wajib berdiri dengan zat yang suci setelah la ia berbarang yang memberi waham oleh takbir, mengibarat dengan iftikar itu. Iftikar tu berkehendak. Dia takbir cara mencerita tu jangan sebut berkehendak. Iftikar tu berkehendak kan. Yang kita cakap berkehendak, dekat berdiri. Katanya itu sebab berkehendak tu macam Tuhan nak berkehendak pula kan. Itu macam menimbulkan waham, was-was. Tak elok cakap gitu. Pergi pula ya. Itu dia sama dia lah. InsyaAllah. Dan hasil tiada harus, dan hasilnya dan kesimpulannya tidak harus dikatakan. Tuan bila tengok tidak harus, maksudnya haram. Itu mana maksudnya? La yajuzu dengan makna haram. Banyaklah kitab-kitab fiqh banyak. La yajuz, la yajuz, la yajuzu, la yajuzu, maksudnya haram. Dan hasilnya tidak harus, mana haram. Dikatakan sifat Allah berkehendak pada zat. Cakap itu haram. Kita jangan cakap, kita cakap kita cakap berdiri. Tapi Imam Fakhrul Razi cakap begitu, itu dialah dengan Allah. Kita tak tahu apa takwilnya. Sebab dia ulama. Sebab dia gajah kan? Kita kancil ataupun ayamnya tak tahu lah. Janurinya ataupun kita ayamnya ataupun kita arnabnya. Pergi kat kancil, pergi kat gajah, pergi pijak ke gajah langsung cair kan. Ada saya tengok video tu, orang dia konon-konon nak baikkan gajah tu, gajah ada penyakit naik minyak kan. Tuan dia sepak tuan nyuruh kepala sepak tuan ni. Tuannya usik lagi, tu dia pijak. Ada tengok video tu? Tak tengok tu tak sempat tengok video tu, tak ada. Itu ada ibarat gitu lah. Lepeh tu. Rasa saya India. Dekat India saya. Gajah memang ada penyakit minyak tu. Dia naik minyak tu, tuan dia pun disepaknya. Pejaknya lepeh tu. Ibarat gitulah. Kita orang biasa, kita tawaduk lah kan. Dia kata, oh, tapi kalau memang suk betul tu lain. Kalau masuk kan, itu pun kita jangan masuk campur kan. Kalau masuk kan, itu banyak. Lagi ni dua-dua tu soal ya. Kita jangan apa patut cakap begini. Itu biar ulama ni hukum. Kita jangan cakap itu kan. Dia adalah takwil ni kan. Itu adab. Baik, kerana maksud tadi dan hasilnya haram, tidak harus dikatakan sifat Allah tu berkehendak pada zat, memberi waham. Waham tu kesamaran. Bahasanya baharunya seolah-olah macam berkehendak tu macam baharu. Itu tak elok tu kan berdiri. Maka wajib kita iktidarkan zat Allah Ta'ala itu bersifat segala sifat kamalat. Gitu je lah. Lagi kaya dia bersuatu. Maksud tak berhajat pada yang lain. Dia berdiri pada zat ya. Yang ini tiada berkehendak ia pada suatu, dan sekalian yang lain itu kehendak pada Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, dia apa pun tuan, pusing kat mana pun Allah Ta'ala tu kaya. Pusing kat mana pun kita fakir.
Pusing macam mana baik. Kita ni hamba Allah ya, yang serta berharap. Mana dalilnya? Bismillah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Surah Fatir ayat 15. Betul? Surah Fatir ayat 15. Sebab kitab lama ni tak ada surah dia. Haji Lutfi pakai kitab lama. Dia kaji sendiri. Kerana ada silap juga. Kalau apa silap kita betulkanlah dia. Baik itu, hai segala manusia, wahai segala manusia. Ingat almarhum guru kita Belia tu, dia tak kata wahai kan. Hai sekalian manusia. Dia tak kata hai. Kan? Wahai kata. Kamu. Itu cara. Ni ya ni apa ni? Harfun nida. Ya. Ayyuha munada. Ya tu menyeru. Siapa yang disuruh? Segala manusia lah. Atau harfun nida munada. Huruf seru ni ya. Orang Arab kan suka gitu kan. Ya Ahmad. Kita ya Ahmad, ini harta kamu yang punya, gitu kan? Ya. Ini bukan dia yang punya, kamu yang punya, gitu kan? Kamu yang berhak, kan pakai ya kan? Ya tu seru. Maaf ini cara dia kan. Kalau orang guru kami tu, yang Hashim kan, dia sebut kita kan, kita kalau wahai itu macam bangsawan gitu. Bangsawan kan. Ya, tapi tak apalah, suka dia lah. Nak mengapa pun kita dia. Mana ya ni menyeru. Ya ni dah kan ya ayuhannas kan ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya kan. Pakai ya. Ya ayuhannas, ya ayuhannas. Hei segala, kalau ya ayuhannas kita terjemah lagi halus. Hei mana-mana sekalian manusia. Ayu tu mana-mana. Siapa-siapa saya? Ayu. Ya ayuhan nas, segala manusia, kamu sekalian fuqara kepada Allah, kamu sekalian berhajat kepada Allah. Allah Taala itu Tuhan yang amat kaya. Wallahu, katanya wallahul ghaniyyu. Ditambah huwa. Wallahu huwal ghaniyyu. Itu nak taukid. Allah Ta'ala itu, dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat kaya. Sepatutnya Allah cukup wallahu ghaniyyun hamid cukup. Allah tu kaya. Tak, Allah tu Tuhan yang sangat kaya. Maksud fakir itu berhajat. Allah Ta'ala itu tak berhajat, kaya. Lagi amat kepujian. Itu sebab tak boleh kita kata berhajat. Nampak tuan ya? Bila yang keempat sebut zat Allah berdiri pada sifat Allah berdiri pada zat, itu huraiannya lah. Baik, dan cerita tambah dalam kitab tauhid banyak cerita. Cerita ni cerita yang ada kaitan dengan kajian kita ni lah tuan. Sebab kalau tak cerita kadang borak apa bosan kan, insya-Allah. Mengaji baru ni lah tunjuk lebih hari Selasa lepas. Kerana dalam beramal kita akan ada rasa bosan. Kita akan rasa bosan. Kita akan rasa jemu kalau amal yang sama. Baik, maka mengaji kamu orang tak apa-apa. Bila pun nak buat kena tambah amal lain. Amal sama hari-hari kena tambah amal lain. Baru dia tak bosan. Macam ni juga kan, baca tauhid, lama-lama otak kita pun dah macam sana buat cerita. Cerita kaitan sikit. Sama juga kan, kita makan benda yang samanya. Walaupun sedap, akhirnya tak ada apa lain dah. Itu saja kan. Walaupun itu sedap. Hari-hari nasi Arab. Hari-hari pagi petang malam nasi Arab. Kena sebulan tengok Pak Arab pun tak nak kan. Jemu.
Jemu gitu kan. Saya ingat dalam Ramadan Jasya sebab kita dah mengaji fiqh atau tasawuf, kita macam ulang-ulang kita dah masa jemu. Jadi tak nak jemu, ngaji nang surah pula. Kita itu depan surah untuklah bara mantik bayan dia sikit. Apa tu ngaji apa tafsir. Ngaji tafsir Arab lah. Ngaji dia naik semangat. Baru ada naik semangat. Dulu ngaji masa kami ngaji dulu ngaji kitab Futuhat nama. Jalan Jamal. Insya-Allah. Lepas tu pula dah ada nausarah tu baca kitab fiqh Arab pula. Kitab I'anah kita I'anah dan kita apa tu Fatul Muin kita Iqna jam 8 kemudian naikkan sama macam kita ibadah. Kerana kalau benda sama dia kan jemu, dia kena datang jemu. Jadi kalau nak jemu kita berdiri tak boleh sebab kita dah wirid. Sudah itu nak datangkan lazat no. Ataupun wirid yang sama kita jadi lebih faham. Betul kan? Wirid yang sama kita lebih faham. Datang seronok. Jadi kalau tak memang dia akan datang jemu atau datang malas. Itu ujian lah tu. Benda malas tinggal habis. Dia akan jemu. Memang contoh insya-Allah. Jadi di sini ditambah cerita. Pandai ulama dulu kan buat cerita. Tapi bukanlah cerita mak jenin pula kan. Cerita tahu Upin buat dalam tak ada lah tu ya. Ada cerita. Tambahlah cerita-cerita tauhid. Fikir. Baik dan cerita Qatadah dan Dhahak ni sahabat Rasulullah SAW. Saya tak catat sini. Dan Muqatil rahimahullah taala. Apa ceritanya? Datang beberapa orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu dah Yahudi ni memang perangai begitu lah. Tak senang dia siang dan malam nak merosakkan orang kan. Sampai sekarang. Jadi tugas kita tahan tadi lah. Dia takkan dia apa. Masya-Allah. Sekarang pun berlaku kan. Yahudi kan. Masya-Allah ini Yahudi, masya-Allah. Dia tak boleh dia buat tu cara dia nak kacau. Tak habis-habis itu datang beberapa orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata mereka itu Yahudi bagi Nabi, Nabi kita. Yang datang ni dia punya ulama lah. Pakar-pakar ni kan. Apa disebut? Sifatkan olehmu bagi kami akan Tuhanmu, dia kata. Wahai Muhammad, dia tak kata kita tak boleh panggil Muhammad kan, kita mesti panggil Rasulullah. Itu adab dengan Rasulullah kan. Isteri pun tak boleh panggil abang, tak boleh panggil Muhammad, tak boleh isteri ya Rasulullah. Itu apa ni? Kalau kita pergi Madinah kan, kita mesti Assalamualaikum Amri ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Syafiullah. Macam-macam lah kan. Puji-pujian kan. Sebab ya Muhammad sebab ya Rasulullah tapi dia panggil Muhammadnya dia memang tak betul kan. Degil bagi kami kita sifatkan oleh bagi Tuhanmu bahawasanya Allah Ta'ala turunkan kalamnya pada Taurat. Dan si Taurat dah ada lah. Tapi dia saja nak kacau. Maka engkau khabarkan akan kami apa suatu kejadiannya. Tuhan tu apa kejadiannya? Lepas tu tak boleh tanya kan. Kan kita dah sebut laisa kamitsli syai'. Tidak umpama sesuatu. Jangan bayangkan. Kalau kita bayangkan itu makhluk sesat. Dia tanya kejadiannya apa? Soalan tu dah tak betul. Kejadiannya dia kata daripada apa jenisnya? Adakah ia bermas? Dia kata logam atau daripada perak atau daripada tembaga. Dia perak ke tembaga ke apa. Kita dah sebut laisa kamil syai' cukup dah. Saja dia nak main-main dah. Dipanggil inat. Inat ni orang yang main-main. Sebab kita kalau orang main-main ni kita selayannya. Perhatian soalan-soalan yang main-main selayan. Buang masa. Elok selayan ni.
Tapi ini Rasulullah nak apalah tu nak terangkan Dia kata adakah ia makan? Dia kata. Tuhan tu, adakah ia minum? InsyaAllah. Lagi, dia tahu tu siapa yang pusakakan dunia ini. Dia kata, dunia ni siapa punya pusaka? Pusaka. Ingat kalau nak dapat pusaka ni mesti orang tu dah mati kan. Betul tak? Kita nak pusaka mak dan ayah kita, mesti dia dah mati lah, meninggal lah, baru kita dapat pusakanya. Kalau selagi dia hidup, tak dapat pun pusaka. Masya Allah kan Kalau dia nak bagi masih hidup, itu namanya hebat. Tengok mak ayahnya tak mati-mati, aku tak dapat lah pusaka. Kan kisah Al-Baqarah tu, main ingat kisah Al-Baqarah kan? Maksudnya dia seorang dia tak ada anak, tak ada zuriat, tapi dia ada banyak harta. Anak saudara dia nak pergi ke anak saudara lah kan, dia punya pakai itu. Bila anak saudara yang tengok pakcik ni tak mati-mati, bayahnya tu ni, lambatnya orang tua ni mati. Aku nak pusaka ni, ya Allah sakit hati. Dia bunuhnya, mati. Dalam kaedah farid kita kan, kalau tak kira ayah tu, kalau kita yang membunuh, haram atas kita pun satu sen pun tak boleh dapat. Kerana kaedah manis tak jalan qabla awanihi hurima alaih. Tapi siapa pusaka dunia ni? Allah Ta'ala tu tak mati-mati. Tak ada siapa nak pusakakan. Kata macam tadi lah mak ayah ni, tak boleh doakan cepatlah sikit mak tu mati ni, kita bagi pusaka cepat. Tak boleh juga. Kan? Kalau nak minta je lah kan. Hebat. Hebat tu kemudian atas dasar kasih sayang kan. Kasih sayang. Siapa pusaka dunia ni? Siapa yang mengambil pusaka akan Allah? Dia dua. Satu, siapa mengambil pusaka dunia ni. Yang kedua, siapa yang mempusakakan. Faham kan? Ayah kita mati, kita lah ambil pusaka, dapat kita kan. Kita pula mati, anak kita ambil pusaka kita. Itu dua soalan kan. Siapa yang mempusakakan, siapa yang mengambil pusaka. Ada 4 soalan kita. InsyaAllah ya. Maka sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Allah Ta'ala itu Tuhan kami, bukan ia daripada sesuatu. Maksudnya ia menjadikan segala sesuatu. Maka turun surah Qul huwallahu ahad Allahus samad. Turun ayat tu. Namanya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Turun. Katakan olehmu, Allah itu samad. Apa maksud samad? Tempat meminta. Soalnya samad ada ni. Samad. Tapi samad ni bukan samad. Samad. Samad ya. Samad. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi kalau samad ni tempat meminta. Samad kan? Tapi kalau semua banyak harta, orang minta dia tak bagi, susah itu kan. Tentukan nama nampak kan. Betul kan tempat meminta. Tuan, tolong Tuan, kami susah. Pergilah tu sama ni. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Hebat ni. Dan mana samad itu yang dikosatkan, yang dikosatkan, yang ditujukan pada segala hajat hamba-Nya atas berkekalan. Kita berhajat kepada Allah Samad, insya-Allah. Jadi jawapannya apa tadi? Allah Ta'ala itu bukanlah daripada laburan apa tak ada. Sesuatu. Ini kuasa yang menunaikan segala hajat hamba-Nya. Tuan. Jadi pada kita orang beriman, kita meminta sesuatu atas 2 jalan kan. Satu jalan zahiri, 2 jalan atas jalan makna ni. Ada zahiri makna. Zahiri itu apa namanya? Jalan usaha lah. Tapi ada satu istilah tu. Maknawi zahiri lah. Kalau kita nak kaya raya, kerja keras lah. Buat perancangan, buat macam-macam. Itu zahiri ni. Hak apa ni,
Manawi doa. Tempat minta. Banyak doa-doa rezeki kan. Banyak doa kan. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnini bihalalikal haramika wa bita'atika wa ma'siyatika wa fadlika man siwak. Itu selepas sembahyang Jumaat. Alhamdulillah, 5 kali. Allahumma qini bihalalikal haramik. Allahumma qini bihalalikal haramik. Allahumma qini itu banyak kan? Itu semua lepas Jumaat tu. Lepas Jumaat. Allahumma aghnini bifadlika ma siwaka wa bihalalika haramika 70 kali. Itu doa rezeki ni. Allahumma aghnini bifadlika ma siwaka wa bihalalika haramika 70 kali. Itu bukan waktu sembahyang tu, hari Jumaat. InsyaAllah Allah Ta'ala akan luaskan rezeki kamu. Yakin betul ya. Serta menghapuskan segala hutang piutang kamu. Betul ya. Itu makna minta. Allah maghfirni. Itu lepas Jumaat itu kaki tak boleh buka. Itu banyak tu. Buka lagi tak yang ada dari bin dan dalam. Okey. Kerja ini minta. Betul ya. Insya-Allah. Jangan satunya insya-Allah berjaya. Kita tempat memin minta. InsyaAllah. Tapi kalau kita makam tinggi betul tak payah kerja. Kita tengoklah. Lagi banyak tu lepas sembahyang. Lagi doa dia yang doa mubarak tu lah. Ya Allah ya Ahdu ya Maulidu ya Wajidu ya Wasidu ya Karim ya Wahab ya Zalqani ya Unim ya Razzaq ya Alim ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Bani Samawati wa ya Bani Jalali wal Ikram. Dah apa ya Hanan ya Manan ya Fahnan min kamina Fatih khairin tuhuni biha mansiwaka anta astaghfiru wa ja'akum al-fat inna fatahna laka fathan min nasrin min Allah wa bashiril mu'minin Allahumma ya Ghani ya Amin ya Mubdi ya Mu'id ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid ya Fa'anu lima yurid aghnina bihalalika haramika wa bita'atika wa ma'siyaka wa bika amma siwaka wa qasini bima tustahdiqika wa rasulna bima nasruka bi rusula innaka ala kulli syai'in qadir sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalam kitab mana tu? Yang kitab Ushul Afraq. Betul ya? Itu Al-Matul Hashim yang jazakan tu. Dalam pengajian dia jenderam. Kalau kata catat ni. Masa tu mana dah kita kata Rumi ni tak ada. Kita masa tu nahu-nahu tak boleh. Catat, tuan baca pelan-pelan. Catat baris. Tapi saya terus masuk ni saya balik apa. InsyaAllah siapa yang mengamal ini takkan ada hutang. InsyaAllah. Hapus. Betul, yakin. Yakin. Kita Allahus Samad. Allahus Samad. Tauhid. Nampak meminta lah pada Allah. Tapi kalau tak ahli perusahaan batal jemaah. Buatlah kerja kita kan. Macam saya ahli pesara tak apa. Haji Rafi pun oleh Allah kan pesara tak ada apa. InsyaAllah Haji Rahman businessman okey sudah lah. Soal Fauzi tak tahu lah. InsyaAllah itu kita harap. Tuan maaf sebab kalau boleh kita mati tu tak ada hutang 1 sen pun boleh kita kan. Tapi kalau ada hutang silakan tulis segala hutang kita. Takut kita nanti tak lepas ya, pada siapa kita hutang insyaAllah. Supaya anak-anak kita sekolah bagi Pak Saka dia kena bayar segala-galanya baru selesai. Kalau tak boleh ya. Jadi kena mau doa tadi tu ada kan? Boleh dah hafal insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kena hafaz. Kalau dekat handphone tu kena dihilang pula kan. Sedang baca apa ni? Saya insya-Allah saya makan. Ya, Allahumma ya amin ya rabbi ya rabbi. Lagi apa amalannya lagi? Nak masuk rumah bacalah qul huwallahu ahad 3 kali. Ada nak masuk rumah sebelum masuk tu baca tapi janganlah qul huwallahu ahadnya sampai habislah. Kan lurus ambil lah kan. Qul huwallahu ahad wallahu ahad Allahu biasa. Bacalah sampai habis insya-Allah. So isteri kita baca sekali. Sebab saya tengok sekarang ni anak budak Melayu dah banyak sangat susah macam tu kan. Sebab dihimpit oleh ni.
Walau dia ada jalan. Kerja lah tu, itu biasalah kerja. Tapi yang satu lagi ni, kenapa tak buat? Allahus Samad. Banyak lagi lah sembang duha, silaturahim. Oh, banyak lagi. Insya-Allah. Jadi senanglah hidupnya kan. Tak ada fikir apa. Bukanlah kata nak kaya raya, tak. Senanglah. InsyaAllah. Baik, Haji Ayub, ambil kalau rumah kita banyak hutang macam mana? Dia boleh terbayar lah sikit-sikit kan. Sikit-sikit nak kena. Itu jalannya lah. Terkait dari sini, Allah, ia tempat hajat hamba-Nya. Yakin ya. Baik, dan jikalau dalam masa yang satu sekalipun lagi tiada hajat hamba-Nya, dan jikalau dalam masa satu sekalipun, maksudnya dalam satu yang masuk berbagai-bagai hajat Allah boleh sempurnakan. Dalam satu boleh harus insya-Allah boleh. Itu ni pertanyaan Yahudi tadi kan. Allah Taala bukan ni, dia tak berhajat pada apa, tak berhajat pada apa, tak berhajat pada makan, tak berhajat pada minum, tak berhajat pada pertolongan, sebab dia kaya. Dia bukan besi, bukan tembaga, bukan emas, bukan perak, bukan. Baik, lagi tiada rongga baginya. Ada rongga ni kita kan. Apa nak rongga kan? Dalam ada lubang kan. Kita badan kita dalam lubang kan. Ya. Itu sebab boleh makan. Itu sebab kita punya badan ni macam tumpat ni semua. Daging kan. Boleh makan. Mana nak sumbat kan? Betul tak? Tak macam ni. Tak percaya, cuba potong balik kan rumah kan. Ada tak rongga? Ada rongga. Allah Ta'ala bukan berongga. Itu baru Maka tiada ia makan dan minum, tiada beranak, tiada keluar wujudnya suatu. Maksudnya Allah Ta'ala tak keluar sesuatu daripadanya, dan dia pula tak keluar daripada sesuatu. Kita ni keluar daripada sesuatu. Mak kita kita pula mengeluarkan sesuatu. Kalau isteri keluar daripada anak lah, yang asalnya benar-benar suami kan. Keluar satu ni daripada zatnya yang maha tinggi, dan tiada diperanakkan akan dia. Tiada, artinya tiada keluar zat Allah Ta'ala daripada zat suatu. Tak ada. Itu tak payah fikirlah ya. Dan tiada suatu diperanakkan ia, melainkan lagi akan ya, yang diperanakkan melainkan, dan tiada suatu dan tiada suatu yang diperanakkan melainkan lagi akan mati. Kalau benda yang diperanakkan akan mati ya. Dan tiada yang mati melainkan dipusakai. InsyaAllah. Jadi kalau benda yang mati, dia akan pusaka. Allah Ta'ala tak mati. Biasa apa nak pusaka dunia ni? Tak ada siapa yang pusakakan ya. Ia akan bermula setelah itu tiada mati. Maka tiada seorang jua pun yang mengambil pusaka akan dia. Dan tiada menyamai baginya suatu. Allah Ta'ala tak setara dengan sesuatu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kufu. Faham kufu? Walam yakun lahu lam nafi dulu, kini dan selamanya. Tidak ada kufu bagi Allah. Maka menyebut akalnya firman-Nya itu menyebut dalam kitab lama tu menyabit pula, menyebut sini. Menyebut ia dengan firman-Nya Allahus Samad. Allahus Samad. Tidak berkendak tiap barang yang lain itu berkendak tiap barang yang lain kepadanya hakikatnya. Walaupun kita tak minta, tapi memang berhajat. Salahnya kita minta hari-hari kan. Betul kan? Allah Ta'ala marah ya kalau kita tak minta. Karena Allahu yaghdubu in tarakta su'alahu. Itu soal ni. Allahu yaghdubu in tarakta su'alahu. Allah Ta'ala tu marah ya kalau kamu tak minta. Lagi wa banu adama ayaghdubu hina tus'alu. Anak Adam itu marah ya kalau kamu selalu minta padanya. Kan? Tapi kalau bolehlah kita ni kalau orang selalu minta pada kita, elok sebenarnya. Maaf sebut peluang kita untuk berkhairat
kan? Tapi galibnya kalau manusia ni diminta selalu marah ni. Kan sebab kan wa banu adam ayaudu wa hina tusadu. Kalau Allah Taala kalau kita tak minta dia marah. Suruh kita minta. Betul jangan pula kita minta pada Allah tak boleh lah. Minta yang kita amal sikit tapi minta banyak. Tak apa lah Allah Taala suruh. Kecuali kita dah makam tinggi sangat kan. Tak payah minta lah, Allah Taala tahu lah apa dia nak bagi kan. Itu dah makam tinggi sangat. Maqam itu makan hikam tu. Tak payah minta dia tahu, Allah Taala tahu lah apa dia nak bagi. Nanti kita minta, salah minta dia. Itu makam dia lah. Cerita tadi kan, tuan, kita saya kait sikit. Kalau orang selalu minta kat kita, suka tak kita? Marah. Salah je lah. Atau guru saya selalu tanya, kita suka saudara kita yang kaya ke yang miskin? Kita yang datang rumah kita tu lah, yang kaya ke yang miskin? Mana satu yang kita suka? Atau kalau yang kaya kita sebut duduklah makan apa telayan elok kan. Kalau miskin bila nak balik hanya pak bila nak balik cakaplah duduklah sini lama sikit macam tu kan. Mana tak yang suka kan? Dua-dua lah kita suka kan. Dua-dua lah kita layan yang baik. Itu selalu diajar tu ya. InsyaAllah kalau yang kaya tu kita raih lah. Mungkin dia ada lah ulu-ulu agaknya. Tak tahu agak kan. Ulu tak tahu pasal itu. Tapi kalau yang miskin, kita lah ulu kat dia. Itu peluang untuk buat kebaikan. Kalau nampak tu lah. Peluang kita bersedekah. Itu lah ada peluang dalam sedekah ya. Betul kan? Tapi kalau sebut ni tak tahu lah Haji Rafi ya, kalau tambah kata Haji boleh pinjam hutang sikit kan. Okey lah. Boleh berapa. Okeylah. Bulan depan datang lagi. Jadi boleh hutang lagi tak? Kita tak sebut hutang hari tu pun tak bayar ni, nak ambil hutang apa lagi tu kan. Lepas tu yang ketiga kita sebut lagi kan. Jadi dah 3-4 kali dah ni. Akhir kita apa kita sebut? Tak ada muka orang lain kan, muka kau ni kan. Ayat zuhurina tus'alun wa banu adam. Kecuali orang yang beriman hebat imannya. Itu yang dia kata kan. Itu cerita bab hutang maaf sebut kan. Elok kita berhutang tuliskan kan. Agak kan kita sebut kan. Idza tadayantum bidan faktub illa ajalin musamma. Maknanya bila hutang kait sini mesti tuliskan bila nak bayar. Ya. Masalah kita tak tulis. Katalah berapa bulan? 6 bulan nak bayar. Tempoh 6 bulan lah. Okeylah kata ya. Sampai 6 bulan tak bayar juga. Ya. Jadi apa kita buat? Lanjutkan lagi. 6 bulan kan? Lanjutkan lagi. Dapat pahala tu besar ni. Lanjutkan lagi. Dah sampai 6 bulan tak apa dia. Lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Ambil pahala lah. Itu betul ke ya? Soalnya sekarang kita tak buat. Lepas tu kita cerita pada orang, dia tu hutang aku tak guna punya orang. Dosa kita dapat. Wah, kita dapat pahala patutnya. Itu tadi kan. Itu cerita. Dia tu nampak tu pakai tu hutang kat aku tak bayar. Guna orang. Dosa. Tapi cerita ni bukan tuan orang lain lah kan. Cerita tempat lain lah. InsyaAllah kan. Wah, patut peluang kita dapat pahala. Orang bila kita lanjutkan kita dapat kita pahala. Dia besar. Dah berapa lama tak bayar juga. Kita ni ada kemampuan sikit kan. Tengok rasanya susah je ni. Dapat kita halalkan sikit. Itu pahala lagi besar. Lagi besar pada boleh Zainul ni halalkan. Kalau sikit boleh lah. Kalau 50,000 boleh. Tak tahu pula kan. 10,000 boleh. Kalau kita ada duit banyak, halal kan? Ya. Ini sebenarnya saya sebutkan atas pengalaman. Bukan cakap-cakap atas cakap pengalaman. Kalau tak ganti lebih boleh tu.
Itu ya. Allahus samad. Tapi masalahnya Allah Ta'ala bagi jalan untuk kamu dapat pahala, kita tak gunakan. Macam hutang tadi lah kan. Raja lah. Bajet-bajet kita agak susah sikit, minta tolong kita buat baik. Peluang kita untuk buat kebajikan. Betul kan? Nak berhutang ni ingat senang ke? Malu kan? Malu kan? Paksa buat muka. Itu kan? Macam kalau jalan tu macam nak jatuh sikit kan? Macam mesti buat rayuan kan? Kalau boleh kan? Saya itu lah ya? InsyaAllah tak ada kata bang boleh hutang bang, boleh tak boleh, tapi sudah sebab lain banyak nak hutang, memang tak bagilah. Memang tak bagilah, nak kena lah tu kan ya, isi rayuan. Ini cerita sini ya, Allah sama minta. Jadi kalau anak Adam kalau dia keluar kita minta selalu dia marah ya. Tapi sebenarnya itulah peluang nak baik-baik, buat kebaikan. Kalau boleh ya. Dan kalau ada hutang pada kita, jangan cuci kepada orang, tak boleh. Malulah, aib kan. Cuba kita hutang dicerita kepada orang lain, malu kita kan. Patutlah dia kata, mulalah cakap patutlah kan. Nampak serban putih, baju putih tapi tak ada pakai orang. Malu kita. Tapi kita tutup aib, jangan buka ya. Habis tuan ni Allahus samad. Itu berkendak tiap sebuah yang lain padanya. Tiada syak lagi bahawasanya tiap satu itu berkendak padanya pada permulaan. Kan permulaan hidup kita berhajat kepada Allah. Selalu saya sebut bangun pagi ucapkanlah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Adapun sekurang-kurang alhamdulillah, jangan menguapkan, tak sebut apa pun menguap. Lepas tu besok aku lepas tu minum air suam apa tak tahu lah. Lepas tu buat exercise sikit. Itu ialah kerja katanya. Alhamdulillah. Boleh tuan buka lah kitab Imam Ghazali tu. Selalu saya syurkan. Itu masa saya mengajar online ada perhajat doa tu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana asbahna wa asbahna alhamdulillah wal azmatu sultanillah billah. Itu dalam kitab sedikit aja kan. Itu sedikit. Kitab adab bangun dari tidur. Sebenarnya Imam Ghazali hebat banget. Sebab apa? Kalau kita bangun tidur tu melompat nanti kena stroke. Duduk tu, exercise apa ni? Doa kan? Doa ya. Baik tuan ya, ni permulaan dan berkekalan selama-lamanya kita berhajat pada Allah. Sekarang kalau kita berhajat pada Allah, yang orang kan? Lagi taufik dan hidayah. Kalau tak ada taufik hidayah, rasa saya Tuhan tak nak datang sini. Baik kita pergi taman tema kan? Bangi Wonderland, betul dek? Anak Muhyiddin. Betul tak dek? Buat apa pergi rumah meja apa tu? Amalik tu. Dah apa? Baik kita pergi Wonderland. Baik tengok ramai puasa pendek situ kan, betul tengok kan. Masya-Allah. Ini apa ada. Tapi sebab taufik hidayah mau datang sini. Pernah pergi Bangi Wonderland? Pernah pergi? Boleh bilang ya. Saya lalu depan adalah mengarik kan. Kita masuk belum ada lagi lah. Tak tahu apa ada dalam. Ada apa dalam? Ada dugong. Ataupun ada ikan duyung. Ikan duyung. Sebab taufik hidayat lah datang. Berhajat pada Allah. Betul ya. Allah Ta'ala kekalkan. Jangan kau pergi tempat dugong tu, ada gigit kat dugong tu. Mana pun nak lari kan. Baik kau pergi mengaji tempat Majah Malik tu. Betul ya. Kau misalah tu ya. Kau bisa. Kita pun minta harap betul ya. Harap jangan ujung-ujung hidup kita tukar apa nanti. Ya Allah, takut. Pakaian kita pun jalan ya. Kalau jangan tukar. Ini jangan tukar. Takut ujung hidup dah pakai lain maknanya. Aduh,
susah mau bicara lah. Tapi sebenarnya takut juga, saya takut galak-galakkan orang kan, takut saya pula pakai teruk nanti kan. Kalau ujung-ujung itu dah pakai macam topi penyamun pula orang kan. Itu elok keserupan. Dan rupa penyamun pula sekarang dah. Kenapa? Tak ada. Sebab dah ditarik tauhid dan hidayah. Ya? Topi sudu Saya ada jumpa tu, dia lagi. Sedih ya. Dia ni AJK masjid. Ya Allah, tak ada ya. Dah berumur lah. Jumpa saya kat nilai pakai seluar 3 suku. Saya tak perasan. Itu pakai seluar 3 suku, pakai baju. Satu Ustaz dia kata, ya Allah, lainnya apa? liadah lah. Ha? Balik liadah tu. Ada apa? Pergi bank Islam berada dengan rumah dia. Rumah dia pakai elok lah. Dia pakai kata apa lah menjanji ni. Kita dah latih saya lah. Saya dah cakap rumah kan. Dia cakap ketentuan namanya perempuan kan. Sebab dia tu pun dah innalillahi wa inna ilaihi raji'un dah. Jadi dia mesti orang kuat mesti boleh pakai tu tiga suku. Lah, tu tak aurat lah kan. Tapi macam tak semenggah orang kita kan. Tak semenggah. Tak semenggah. Pakaian tu. Itu masya-Allah jagalah. Saya cerita ni bukan senang gelak-gelakkan Kita pun takut kan. Biarlah kita ni Allah muflim lana bi husnil khatimah. Astaqim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Apa doa? Allahumma ahidna bi taqwa wal istiqamah wa'idna min mujibatin nadamah fil hali sekarang wal ma'ali. Kena baca ma'al lah jelas. Fil hali wal ma'ali. Hal sekarang, ma'al akan datang. Minta tetapkan iman kami. Pakaian kami pun, cakap-cakap kami itu pun cara kita lah kan. Jangan pula kita dalam ujung besok dah cakap lain. Kan budak-budak sekarang cakap lain kan. Kalau kita dari mana kita cakap moden, kau buat apa? Kan? Benda kau betul dek? Apa kau ni apa hal? Gitu kan? Relax benda. Itu cakap apa tau. Saya nak pandai tunjukkan tau. Masya-Allah. Relax lah. Kita cakap biasa lah. Jangan berubah. Masya-Allah. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Betul itu ada kalanya dengan dan berkekalan selama ada kalanya dengan lisanul hal. Dan ada artinya dengan ahwal kelakuan. Kadang-kadang kita minta kepada Allah ni bukan lisanul maqal, hal. Hal ni macam mana ni? Kita minta kepada Allah tu. Contohlah kita ni hubungkan silaturahim. Kita ni pula buat baik pada ayah ibu kita kan. Buat yang kita mau hormat, kita buat itu lisanul hal. Kelakuan tu membuka rezeki. Dia tak minta. Kelakuan tu memang membuka rezeki. Itu lisanul hal. Sama ya tuan. Kita tengok orang miskin kan, kadang dia minta, "Tuan, tolong tuan, saya dah 2 hari tak makan," gitu kan. Itu lisanul maqal kan, minta. Ada pula dia tak minta, dia buat macam meleleh dia kan depan kita. Lepas tu dia buat jatuh, macam itu betul ya. Itu menunjukkan apa tu? Hal dia tak makan. So ada dua keadaan, lisanul hal, lisanul maqal. Ini kadang-kadang kita minta dengan lisanul hal. Dan ada kalanya dengan soreh nyata kataan dengan lidah atau dengan keduanya, atau kadang-kadang keduanya. Minta kepada Allah sampai itu buat baik. Sama dengan orang tu, orang susah tu kan, sambil dia macam nak tumbang tu, dia pun cakap, "Tuan, saya dah 3 hari tak makan tuan." Ada ke orang macam tu? Sekarang ni susah nak cari kan. Dulu ada tapi jaga-jaga lah scammer kan. Dulu scammer dia tak banyak kan. Saya pernah kat dulu, masa tu baru datang Kuala Lumpur kan. Dia kata, "Bang,
Oh saya kena dah cukup mencuri kat orang. Terus saya nak balik ni, tiket tak ada. Dapat bayar tiket jadilah. Ya. RM50, RM30. Kita keluar dari RM50 boleh juga dari sana. Ya Allah, kita ni orang kata bawa datang Kuala Lumpur kan. Pamangang lah sikit kan. Bagilah. Bagi. Besok jumpa orang yang sama. Allah Ta'ala nak tunjuk kan. Ingat masa kita lepak ke Masjid Negara. Memang hari tu. Ni menipu. Betul ya. Tengoklah tuan tengok nak membagi tu macam mana ya. Masya Allah. Sore kata lidahnya dengan keduanya ini, dengan kelakuannya, dengan perkataannya, dan menyebabkan dia berimannya. Terlihat Allah SWT. Jadi maksud ni kaji kita ni, Allah Ta'ala tu tempat mintalah pada Allah. Masya Allah. Di samping minta juga pada makhluk kan. Tak salah kan. Tapi hak kita pada Allah. Jangan pula memang hak pada Allah kan. Contoh kan kita ni sakit, demam, doktor datang nak buat tak payah doktor, saya hanyalah pada Allah, bukan pada doktor. Itu zahir doktor ubatkanlah. Tapi hati kita pada Allah. Nampak orang kaya juga kan, nak memberi kita sesuatu, mesti Tuhan, jazakallah. Tapi hati kita pada bukan pada dia. Itu susah. Jangan pula tak payah Tuhan, saya hanyalah pada Allah. Berharap bukan pada makhluk. Itu tinggi sangat kan. Dua-dua. Yang kita takut ni bila dah pergi, hati kita lekat pada dia. Jahanam dia buatnya kan. Itu dia buatnya, insya-Allah. Jaga. Baik tadi ya. Dan firman menyebut lagi firman-Nya, lam yalid wa lam yulad. Asalnya yalidu, yuladu. Masuk lam yalid, yulad. Itu dia panggil amil jazam kan. Dia panggil amil jazam. Asalnya yalidu, maksud lam jadi yalid, yuladu jadi yulad. Lam yalid wa lam yulad. Akan wajib kaya daripada memberi bekas, dan kaya pula daripada bekas, dan pula kaya wajib kaya daripada yang memberi bekas. Apa tadi? Allah Ta'ala tak berhajat pada sesuatu. Dia yang memberi bekas. Beri bekas apa Ustaz? Kita berubat yang betul-betul menyembuhkan siapa? Allah. Itu bekas. Obat tak. Tapi ikhtiarnya ubatlah. Ubatlah. Ubat kan. Dan lagi pula menolakkan segala kafir Arab. Okay. Orang Arab dulu pun ada kafir, sampai sekarang pun ada kafir Arab. Yang dia kata ya, Kristian pada dia yang special orang Melayu sebenarnya. Kalau orang Melayu itu Islam. Itu satu bangsa yang pelik Melayu. Orang Melayu Islam. Arab tak semestinya. Arab ada yang Kristian, ada yang Majusi, ada yang Jahiliyah. Kalau kita pergi dekat Hebron, ada gereja Kristian. Gereja Kristian Arab. Tulis Arab. Itu yang saya dah cerita tu kan. Kita pergi Hebron, bubas kebuluran apa tu masuk dalam restoran. Makam. Saya buat ini. Arab ni Arab. Saya tak ada tanda Islam. Tapi insya-Allah tengok ada macam sheep apa ni, orang berkambing kan Kristian kan. Saya tak faham hati. Saya tanya yang kedai tu Arab tu, cakap mas ni kalau kau ni sebut ismi nama kau sebut ismi makro dia kata. Makro Polo, mana ada orang Islam nama Makro Polo kan. Makro betul sedang ada cross kat leher dah. Tapi dah kenyang tu masih. Dia kata apa dia ni bawa tempat tu. Kita harap dia pun dalam kitab lah, tak makan babi kan. Masya-Allah tu ya, masya-Allah. Tapi tak elok tempat tu. Itu menunjukkan orang Islam, orang Arab pun ada Kristian. Dia qasidah pun qasidah Kristian. Ada qasidah tu kan. Orang Kristian ada chapel, dia kan chapel. Dia nyanyi. Ini Arab, kafir Arab. Kafir Arab ni. InsyaAllah lah tuan ya, agak Arab Melayu ni kekal Islam selamanya kan. Amin amin ya rabbal alamin. Cuma adalah dengar-dengar
ada yang dah jadi Kristian lah, dah jadi ateis dah, tu tak tahu lah kita. Tapi asal orang Melayu ni memang bangsa yang sangat hebat. Kalau Melayunya Islam lah. Kalau Islam tu Melayu lah. Ya, Masya Allah. Dia mewakili agama. Macam Yahudi kan. Yahudi boleh bangsa, boleh agama. Dua-dua dia. Masya Allah. Dan lagi pula menolakkan segala kafir Arab yang berdakwa mereka itu ada bagi Allah Ta'ala anak, dia kata. Ini Kristian lah ni. Kafir Arab kan, anak. Kafir Arabi yang mendakwa mereka itu ada bagi Allah itu anak. Dia kata tu anak. Kata mereka itu malaikat itu anak perempuan bagi Allah, dia kata. Dia i'tikad. Kita i'tikadkan malaikat itu hamba Allah, bukan lelaki, bukan perempuan. Dia kata anak perempuan Allah. Itu dinafikan oleh lam yalid wa lam yulad, ya. Dan kata Yahudi Uzair itu anak Allah, dinafikan oleh lam yalid wa lam yulad. Uzair ni ada kisahnya Haji Lutfi kan, yang dia tidur kat kebun tu selama 100 tahun. Dia terlelap. Kisah dalam kebun itu. Bangun-bangun tengok himam dia jadi rangka, tapi susu dia masih segar. Dia tidur 100 tahun. Lepas tu himam dia boleh hidup balik. Itu adalah dia punya ibrah-ibrah kat situ. Jadi orang orang Bani Israel kata ini anak Tuhan. Sebab Uzair ni boleh hafal Taurat. Tak ramai orang Melayu hafal Taurat. 6-7 orang je. Masya-Allah. Tapi Al-Quran hebat kan? Orang yang hafal. Susah hafal Taurat. Tapi Uzair boleh. Jadi dinafikan oleh lam yalid wa lam yulad, ya. Dan kata Nasrani Kristian, Isa itu anak Allah. Itu dinafikan. Wa Isa alaihissalam bukan anak Allah, hamba. Ini kalau kita baca tafsir sebelum ni, yang kata Nabi Isa nak angkat ke langit, datang awan hitam. Dia betul-betul nak menyedut ni, naik ke langit. InsyaAllah semua berlaku di Baitul Maqdis. Pernah sampai je ni? Dah sampai? Belum? Saya alhamdulillah dah sampai lah. Memang suasana hening. Bila nak ambil ke langit tu, mak ibunya datang, pegang kakinya, tak bagi. Apa Nabi saya, wahai ibu, insya-Allah kita akan berjumpa di syurga. Mak dia lepaskan. Itu kisah Nabi Isa kan, insya-Allah. Dia mengaku anak Allah, ya. Dan adalah dan surah Qul huwallahu ahad, surah Qul huwallahu, suratul Ikhlas kan. Dan surah Qul huwallahu ahad ini menafikan asal kufur yang 8. Kalau kita baca habis lah, 8. Allah Ta'ala, iaitu Tuhan itu banyak. Itu dinafikan oleh Qul huwallahu ahad, ahad kan, ya. Dan berbilang-bilang menafikan 2 dan kekurangan, dan sedikit, dan illah. Illah yang ini wujudnya Tuhan itu sebab bagi wujud yang makhluk. Tak boleh, bukan illah maklul. Faham tak je lebih illah maklul ni? Sebab dan sebab dengan illah maklul. Ada Allah, adanya makhluk, bukan Allah jadikan makhluk. Bukan illah maklul ni. Itu sebab bagi wujud sekalian makhluk dengan tiada ikhtiar lagi dan maklul. Yang ni wujud Allah itu dikena oleh yang lainnya, bukan. Bukan ya. Bukan kata ada Allah, dia macam ni, kita ketuk ada bunyi. Elahnya apa? Ketuk. Maklumnya apa? Bunyi. Dia bukan Allah Ta'ala jadikan makhluk, ciptakan makhluk. Oleh yang lain. Dan syabih, syabih dan nazir. Dan syabih itu menyerupai yang sangat hampir, serupanya. Tak ada syabih tu kan? Tak ada menyerupai sesuatu. Dan arti nazir itu jauh menyerupai, seperti menyerupai satu wajah dalam beberapa wajah. Itu masuk firman-Nya Qul huwallahu ahad, itu menafikan kasrah, banyak, artinya banyak, dan berbilang-bilang. Kerana ahad itu esa pada zatnya, esa pada sifat, esa dan af'alnya. Dan firman-Nya lagi Allahus Samad, menafikan kekurangan dan sedikit. Artinya tiada umum takluknya dengan firman-Nya. Lagi apa maksudnya? Allah tu tempat meminta, dia tunaikan. Masya-Allah.
doa ya. Cuma macam Palestin ni kan, macam tak nampak kan, betul kan? Lagi doa lagi kena hentam, lagi kena hentam. Apa hikmahnya apa? Ramai yang minta, tapi tak gada-gada nampak. Lagi di belasan teruk lagi kan. InsyaAllah yang terbaru kan. Atau saya tak ikut perkembangannya. Dah Iran dah serang dah belum yang kedua. Tekor kan? Belum kan? Yang ketiga belum. Yang ketiga kan? Yang terang ni dengan apa, weapon yang terbaru. Dia nak serang kan? Sebelum Tapi ni, sebelum Israel dah set out dia punya fire, dia punya menteri pertahanan kan? Nombor. Dia set out, dia macam tak suka lah. Datang Galan namanya Galan kan? Dia buang. Okay. Dia nak serang. Kita pun tahu lah apa hikmah di sebalik kan. Dia cakap Allah Ta'ala tak manggul kan. Manggul. Teruskan berdoa. Memang kesiap kan. Tak sampai hati tengok kan. Ada yang tiba budak tu sedih kita ya. Dah berapa hari tak makan. Dah lama tu. Kau makan daging tak? Dah start lama tak makan. Orang bagi makanan kan. Lagi yang betul. InsyaAllah untuk kita daging jalan melambak kan. Tapi kita makan lah. Tapi ingat kalau gitu kan. Itu jalan. Tengok ya Allah. Tapi kita nak bagi donation ni risau juga kan. Please kalau yang US please tekan bagi donation. Takut juga sampai kan. Itu tak bercuriga. Sebab sampai lah tu dipecahkan. Kita pun tak tahu lah. Nama juga insya-Allah. Firman tadi muta'alluq dalam firman lam yalid menafikan ilah bagi wujudnya. Artinya yang lain daripada firman walam yulad, dia tak melahirkan, dia tak dilahirkan. Itu menafikan maklul. Baca ilah maklul. Bila kata ilah ni kan, ilah ibu dan ayah, maklul anak. Sebab ayah kahwin lah, anak tu ada. Kalau ayah dan mak tak kahwin, tak ada anak tu. Itu ilah dan mak. Allah Ta'ala bukan ilah dan mak. Jadi dikarenakan Allah Ta'ala itu oleh yang lain. Yang firmannya walam yakun lahu kufuwan ahad, menafikan syabih dan nazir. Syabih tidak ada menyerupai Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu sebab surah Al-Ikhlas ni surah yang sangat hebat. Juga Al-Quran ayatnya banyak, dia punya kelebihan tak sama antara satu sama lain. Surah Al-Ikhlas memang banyak kelebihan. Sebab elok kita amalkan kan. Kalau boleh lah lebih ini dalam surah sedikit. Saya pun cik masa cuba nak buat satu kelebihan hari Jumaat. Masya Allah. Inilah kita sedikit ni. Hidayatul sedikit. Kita datang sembahyang Jumaat awal, buat sembahyang tahiyatul masjid. Kata masjid ni dia boleh banyak rakaat, tapi mesti satu salam. Yang ni 4 rakaat satu salam. Tak payah tak awal. Rakaat pertama Fatihah Qul huwallahu berapa kali? 50 kali. Rakaat kedua Qul huwallahu Fatihah Qul huwallahu 50 kali. Bukan Qul huwallahu bukan dari habislah. Itu semua boleh buat kan. Habiskan. Rakaat ketiga Fatihah Ikhlas 50 kali. 4 doa. Apa kelebihannya? Takkan kau mati melainkan kau nampak tempat kau di syurga. Bukan kita cubalah. Saya cerita ni tuan masa mengajar di Labili masjid. Ada satu cikgu nangis dia tu. Dia kata, "Oh, tak pernah saya dengar kelebihan macam ni." Lepas tu dia setuah amal. Dia datang masih awal. Ingat cikgu apa tu? Dia dah diamalkan. Dia betul saya amalkan ustaz kita ni. Dan meninggal pun lah. Untung dia. Jadi apa amal lagi? Kalau tuan mampu, amal lah. Sebelum mati siapkan sebanyak berapa lebih? 100,000. Ada dalam kafe tu. Simpan 100,000. Lagi sebelum sampai masuk rumah, Qul huwallahu ahad 3 kali. Kisahlah rumah kita kan. Oh tak masuk lagi pun. Rupanya abang ni sedang membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi mana nak tidur
Allahu Akbar. Nampak tak? Itu kena bagi tahu anak-anak keluarga kita. Bisa sekarang zaman penculikan kan. Kena betul kan? Lagi lepas malam Jumaat pukul 7 pukul tu jangan lupa. Qul hamba hafalah Anas itu menjaga kamu dan keluarga kamu tu. Dan sekarang risau kan budak-budak kan. Betul je. Dulu kita pergi sekolah tak ada siapa yang mengantar mengambil. Betul kan? Sebab siapa nak colek kita kan. Tak ada pedah. Pergilah kau. Tak ada siapa nak mengambil kita balik sekolah. Saya ingat saya semua lah. Sekarang ni banyak sangat ancaman kan. Ya Allah. Itu makna Nabi. Jagalah. Lagi nak tidur berbagai-bagai amalan. Serta ikhlas. Bukan payah sangat kan. Tapi semayang tu payah kan. Betul ya. Datang awal. Kira je ni. Boleh. Ya betul. Transaction tu dia ajar jari kan. Macam kita semain tasbih lah. Kan jari. Boleh. Baik tuan, insya-Allah semua qala dan kata musannif al-wahdaniyah. Sifat yang keenam al-wahdaniyah tu artinya la thaniya lahu ta'ala fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada nak tanya tak? Ya. Dengan doa, dengan ikhlas, dengan jarak dapat berubah takdir kan. Tapi macam mana saya nak cubakan, saya punya kurang faham ni. Dan ternyata sesuatu yang pelan di rajak dari Azali kan. Rajak-rajak dari Azali kan. Macam mana kalau kita nak dah sikitkan macam mana dengan ikhlas, jarak, dia tolak mana tu. Ternyata Allah dah tulis sesuatu kita akan jadi macam ni kan. Sebab dia ada dua. Satu mu'allaq, satu mubarram. Satu mu'allaq, mubarram. Mu'allaq tu tergantung. Maksudnya kalau dia hubungkan silaturahim, dia ada luas rezeki. Kalau dia tak hubungkan, dia tak luas. Kalau dia ni nak berjalan ni, kalau dia bersedekah, dia tak accident. Kalau dia tak bersedekah, dia accident. Itu namanya mu'allaqun, tergantung. Tergantung kan, atau dia ada sebab-sebab. Tapi kalau mubarram ni, buat apa pun kena juga. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu mu'allaq ke mubarram. Tapi apa sekalipun kalau kita berdoa, Allah Taala tetap kabulkan. Sekurang-kurang kabulkan banyak. Apa kabul? Minta tu dapat betul-betul. Daripada minta lain dapat lain. Kalau minta lain, dia minta apa? Minta mungkin lah. Cakap dengan orang kan ya. Minta anak, anak tak dapat, Allah Ta'ala bagi isteri baru. Alhamdulillah. Misal katalah, tak lain nak itu tadi ataupun tak dapat tapi tertolak balak. Dia minta anak tak dapat, isteri baru pun tak dapat. Tapi dia patut tu kena stroke, tak kena. Dia tolak balak. Itu perkataan tolak balak. Dua. Yang ketiga pula, semua dia tak ada, kena juga. Tapi Allah Ta'ala simpankan pahalanya di tetap berjaya. Itulah tadi ya. Jadi kita tak ada isu lah tuan ya. Kita doa-doa ni tak makbul lagi ni. Ada insya-Allah. Ya. Insya-Allah makbul insya-Allah. Jadi teruskan doa. Saya amal tu ya, lepas malam Jumaat balik-baliklah. Kita amalkan. Tuan Imam Samsul pun doa amal lama boleh. Balik-balik. Ya, kita buatlah. Sekurang-kurang 7 kopi jangan balik kan. Kaki jangan buka. InsyaAllah. Yang kojo tu tak apalah. Yang tak kojo tu pun keluar. Keluar berborak. Lama. Rugilah. Kan itu kaitanlah kita belajar ni. Allahus Samad. Sampai itu kalau kita bekerja kita buatlah.
Arif businessman kan? Apa businessman buat lah. Ya, businessman. Apa kerja kita buat lah, teruskan. InsyaAllah. Tapi maknawi ni pada ni, yang kita takut ni kita terlampau tumpu pekerja kita tu lah yang bagi kita makan. Itu yang rosak akidah. Rosak akidah. Itu jawapan saya. Tetap berjaya orang yang berdoa. Tapi ada muskil kaitan dengan insya-Allah. Bila ayat ada insya-Allah akan datang dari panjang Allah, insya-Allah akan datang. Apa makalah dan kata muslim al-wahdaniyah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat wa shifal hujuba an hadhil ma'ana wa hafazna an al-khata'i wa nisyan. Rabbana yassir wa la tu'assir lana tamim bil khair. Allahumma nawwir qulubana bi nurin hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsi abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi